Do you know that depression, anxiety, and stress can be overcome? Empower yourself through IQ Excellence Self-Therapy, a holistic, psycho-spiritual self-empowerment program to help you enhance your spiritual, emotional, mental, and physical well-being. Reclaim your energetic, optimistic, creative, and motivated self. And more importantly, realize your full potential. The 21st century, mental illness is skyrocketing globally. Today, the world is in a turmoil. Depression, anxiety, stress are most commonly afflicting our society and impacting our economy significantly. According to the World Health Organization, the estimated cost to the global economy is $1 trillion per year in lost productivity. Malaysia is not spared. According to 2015 National Health and Mobility Survey, 1 in 3, or 29.12% adults aged 16 years and above are struggling with mental health issues. This has tripled from 10.7% in 1996. In 2018, a Malaysian major daily reported by 2020, mental health would become the second biggest health problem after heart disease. Today, depression is the leading cause of illness and disability among adolescents. Suicide is the second leading cause of death amongst 15 to 29-year-olds. However, within the darkness, there is always light. There is hope. Hope is the heartbeat of the soul. IQ Excellence Self-Therapy will help you discover purification of the heart, purposeful living, holistic self-care, mind, body, heart, and soul. Embracing IQX 9 Habits and 9 Laws will help you become heart-centered, enjoy a psychological and spiritual well-being, and most importantly, you become self-empowered. You can now realize your full potential, cope with the normal stresses of life, work productively and fruitfully, and are able to contribute to the community, hence benefiting the society at large.
Mac. Welcome online. You're on to IQX at 5 p.m. Ya, Assalamualaikum kepada semua, kepada yang menonton, kepada rakan-rakan, sahabat-sahabat semua yang tengah menonton pada hari ini. Terima kasih. Sama-sama kita relax kan. Mana yang kira apa-apa pun saya minta maaf jika ada yang tak faham, jika saya tersasul dengan cakap bahasa Sarawak. Seperti biasa, itu permasalahannya. Ya, Puan Mac, ya kita buat santai-santai lah hari ni, hari Ahad. Betul. Very formal, ya. Saya pun, Puan Mac maafkan saya ni kan kalau cakap bahasa Malaysia ni mungkin banyak tergagap-gagap jugalah. Kiranya kita bersama. Sesuai dengan lagu saya, di tadi kita bersama pada hari ini. Betul. Ya. Betul. Alhamdulillah ya. Anyway, Puan Mac, Rahayu ni sebenarnya daripada Sarawak ya, daripada Sarawak. Saya Sarawak setengah. Half Sarawak. Big half, yeah. Half Selangor, ikut kau sebelah arwah bapak saya, Sungai Chuh, Rawang, Bengkulu. Ya. Yes. Itulah Mak daripada Sarawak and betul. And Puan Mac masih ada lagi. Mak masih ada dekat Kuching. Saya rasa dah dekat nak 2 tahun dah kita tak berjumpa. Ya, kesiannya. Kerana pandemik ni lah. How old is your mom? 70. 70, muda lagi. Muda. Masih aktif. Ya, saya nak Puan Mac, menceritakan kepada kesemua yang hadir pada hari inilah. Let's see, ramai ni dah yang dah ada tengok. Yang penting pastikan sedia tisu ya. Tisu. Sudah sedia tisu. Mengenai dugaan hidup ya seorang of course now dah remarried, masa tu ya was a single parent, besarkan anak 4 orang lelaki, anak tinggal di Sarawak dengan your mom ya, dengan mom jaga anak 4 orang, and Puan Mac terpaksa berhijrah ke KL. This was about 16 years ago ya, Puan Mac. 16 tahun. It started about 2007 lah. 5 days after arwah bapa meninggal. Okay. Jadi saya mengambil kesempatan untuk fly ke KL. Okay, good. Okay, saya rasa saya nak pass over kepada Max Nam. Dia punya reception ni kadang dia bit slow. Betul. So saya I think best saya pass over kepada Puan Mac untuk menceritakan bagaimana penghijrahan Puan Mac daripada Sarawak ke Malaysia, ke Semenanjung untuk membesarkan anak. Saya dengar cerita tu pun sangat sedih rasa, kan. Itulah kita nak memberi orang kata manfaat kepada orang lain mendengar cerita daripada Puan Mac, and in the hope that apa yang dugaan yang Puan Mac went through and you were able to overcome those stress, depressionnya and all that, right? Semoga itu boleh menjadi pengajaran kepada mereka yang bersama kita, yang bersiaran bersama kita pada hari ini dan juga yang akan mendengar waktu posting nanti juga ya. So over to you Puan Mac. Okey, ma'am. Terima kasih banyak-banyak. Okey, saya bermula menjadi artis selepas ditawarkan oleh pihak TMI International Malaysia pada tahun 1994, dan ketika itu saya sebenarnya belum bersedia untuk turun untuk recording album sebab saya fokus kepada Kena Pinang. Asalnya Kena Pinang. So dalam masa tu saya memang dah bekerja di Dewan Bandaraya Kuching Utara ketika itu. Dan selepas saya lahir anak yang sulung, saya dah mula untuk buat latihan, pernafasan segala bagai kan. Dan kita dah recording. Okey, selama 2 tahun fokus di KL, saya bawa mak mentua saya bawa anak saya yang sulung untuk bersama saya di KL ketika dalam sesi promosi supaya dia boleh lihat sendiri apa yang tugasan saya, aktiviti saya sebagai seorang artis. Jadi selama 2 tahun tu saya pula rasa macam jadi artis waktu tu perlu masa komitmen yang sangat penuh tinggi sebab kita bagi saya pula
saya dah menjadi resident artis Sarawak bermula saya darjah 3. Saya dah perform any program, TV program every week untuk Sarawak. And then saya dah buat perform seluruh Sarawak. Jadi bila cumanya ada extra title as a artist, jadi saya pula berasa bila saya berhijrah, pendapatan saya, peluang saya, dia bukan jadi besar, jadi dia kecil. Jadi macam dari segi income pula, waktu tu arwah bapak saya support lah, my mom support, adanya bagi credit card standby, you make sure that you pergi mana-mana, you jangan sama-sama group, you ada standby cash, jangan berharap company PR akan sediakan duit belanja makan ke, at least contingency for emergency tu ada. Perasaan rasa bila pergi tu untuk promotion sebagai artis ketika itu, saya ada terasa terpinggir sikit. Sebab saya rasa saya bukan seperti artis lain yang hantar demo, hantar apa. Saya dijemput. Jadi tetapi ketika itu saya merasakan jadual untuk urusan urusan untuk mempromosikan untuk saya tu, saya rasa banyak di-cut. Bagi saya pula rasa macam ini peluang hanya macam melepas batu di tangga untuk cukup syarat kota. Saya berfikir ketika itu. Nasib saya mempunyai rakan-rakan yang dulu sewaktu saya di DBKU, ahli majlis negeri perbandaraan macam tu, pernah datang kat Sarawak dan dia tahu saya pula jadi artis. Dia personally invite saya perform untuk dinner, diorang at least untuk saya survive. It's not easy waktu dulu kita ada orang sponsor ke tak ada. Then saya decide balik, okay saya dah merasa mana yang patut, then saya ambil keputusan balik ke Sarawak dan saya fokus kepada bisnes keluarga. Mana waktu ketika itu arwah bapak saya dan mak saya, the only Bumi Putra yang buat ration supply, yang ada kilang roti sendiri. Only orang Melayu pertama 100% ada kilang roti. Tapi kita waktu tu untuk ration supply dan saya fokus ke situ saja. Saya fokus untuk timba pengalaman, saya bantu arwah bapak saya dan mak saya sehingga bapak saya meninggal dunia. Dan saya decide untuk saya nak achieve apa saya nak buat yang saya dah tinggal berapa tahun, kerana saya nak fokus dan itu adalah pilihan saya. Memang orang cakap kau tahu bukan kerja as a artist, jadi penyanyi hotel ataupun bistro lounge tu pendapatannya tidak berapa, tak tetap. Tetapi kenapa buat pilihan yang susah katanya. Tapi saya berfikir kerana saya nak achieve benda yang saya tak boleh buat dan semasa arwah ada, banyak yang saya dihalang. Jadi saya memberontak di sini, saya memberontak. Sehingga kan saya mengambil keputusan, padahal saya dalam rumah tangga saya tidak ada masalah. Saya tidak ada bertengkar dengan bekas suami, tapi saya ada satu pegangan yang saya sebenarnya sangat tinggi egonya. Ketika itu saya rasa ada salah saya juga. Dan saya terlampau nak achieve sehingga saya decide saya belum sampai ke tahap yang saya nak dan kami mengambil keputusan izinkan saya lepaskan saya sebab saya tak nak ada fitnah sebab suami di sana, saya di sini. Sebab saya dalam masa yang ketika 1 tahun tu 2007 saya proses dalam membuat permohonan urusan pencen arwah bapa. Jadi dalam masa yang sama untuk kelangsungan hidup untuk berada di KL. Jadi saya ambil tiba pengalaman. Okay, saya buat perform club untuk dapatkan duit belanja hari-hari untuk modal. Tapi dalam masa yang sama saya rasa macam saya tak cukup pengalaman itu. Dan dalam masa yang sama saya nak ambil peluang macam mana saya boleh bantu kawan-kawan musician saya yang bersama. Memang persatuan ramai. Tetapi persatuan tidak ada betul-betul fokus membantu musician yang memang pekerjaan diorang hanya mencari nafkah, membesarkan anak dan jaga keluarga hanya dengan perform. Dan dia tak ada kerja lain. Jadi diorang tak ada EPF, dia ada bantuan jika ada masuk hospital,
tidak ada bantuan spesifik untuk diorang. Jadi saya dalam bulan tu saya dalam masa sama, saya dalam masa 1 tahun dan kita memang dah decide untuk tu, saya bagi peluang kepada bekas suami jaga anak-anak saya 4 orang tu selama 3 tahun. Tapi dalam masa sama every 2 months tu saya ada balik. Balik jenguk anak, fasiliti keperluan anak-anak, saya tetap hantar tiap-tiap minggu. Sebab waktu tu adik saya bekerja di MAS, jadi saya minta bantu dia untuk tumpang siapa-siapa balik Kuching every week, bawalah makanan keperluan anak-anak saya, pensel ke apa, keperluan sekolah dia, saya kirim supaya tidak membebankan bekas suami saya. Saya tahu kerja kerajaan gaji 2,000, 3,000 lebih, nak bayar loan rumah, nak membesarkan anak, dulu saya ada boleh membantu. Tetapi kerana saya nak achieve saya punya mission. Jadi alhamdulillah kita bercerai cara baik. Cara baik. Jadi saya teruskan, saya dapat peluang bersama Datuk Malik Rizwan. Tarik saya sebab dia tengok saya asyik-asyik tanya, kenapa musician tak ada peluang ni, tak ada peluang tu. Jika musician umur 60 tak ada ke bantuan untuk hospital jika mereka ada sakit. Jadi bermula dengan tu Datuk Malik Rizwan bawa saya untuk bersama tim daripada Datuk DJ Dave. Sebab Datuk DJ Dave nak tubuhkan Yayasan Artis Satu Malaysia ketika itu. Dalam masa tu saya cakap, kalau nak buat Satu Malaysia, pastikan anak seni Sabah dan Sarawak dimasukkan sekali. Jika itu tidak ada, saya back off lah. Saya tak nak. Tapi waktu tu saya more fokus kepada musician yang umur 60 tahun ke atas. Anak seni Sabah dan Sarawak begitu juga, yang umur 60 tahun ke atas. Jadi bila senarai yang dibagi dengan profil Datuk Dave dan pemegang amanah yang lain terima saya sebagai sukarelawan pertama as a artist. Saya turunkan saya punya macam mana kita punya artis, kita punya title lah. Saya drop diri saya as a sukarelawan untuk saya bekerja di dalam supaya saya dapat membantu. Sebab mungkin ada orang yang bagi nama Datuk dan pemegang amanah, dia tak berapa kenal. Tapi saya tahu adakah orang ni layak atau tak layak. Saya boleh pergi sendiri untuk membantu. Tapi selepas tu jadi saya dapat bantu anak seni Sabah, anak seni Sarawak selepas Persatuan Penyanyi Sarawak ditubuhkan. Jadi mereka kumpulkan all the profile dan mak saya adalah founder untuk pertubuhan itu. Jadi sebab mak saya juga merupakan artis 60-an. Artis Sarawak pertama yang ditawarkan di bawah recording live record waktu itu. Cumanya saya nak mak saya bersama sebab kami sebenarnya yang bukan sebagai penyanyi tapi kami berada di ground. Cumanya orang tak nampak apa kami networking kami. Like my mom, dia memang boleh kenal artis daripada late 40s, 50s,
Dia tahu ada yang masih hidup. So saya bagi peluang untuk dia kumpul supaya orang ingat jasa dia. Ada yang banyak yang dah dapat daripada sumbangan daripada Yayasan Artis Satu Malaysia waktu itu melalui Datuk Dev. Datuk Dev sendiri ke sana, serah sendiri, jumpa, dan ada yang dah meninggal tapi merasa hak itu. Sebab selama-lama ini hak kebajikan anak seni Sabah Sarawak tidak pernah merasa. All this while kebajikan tu hanya terdapat di Semenanjung saja. Jadi saya dah terlibat benda tu selama 3 tahun, dan saya decide saya dah bersama tetapi saya tak dapat peluang bila ada event yang disediakan, dianjurkan oleh pihak-pihak yang saya bersama, diorang hanya pandang saya sebagai sukarelawan. Dia tak pandang balik saya as a singer, dan saya ketika itu adalah ibu tunggal. Tapi saya tak dapat facilities. Dan sepanjang saya, selepas saya decide that bawa anak-anak pindah ke KL, dan bekas suami saya kahwin, bermula itulah saya jadi macam, saya dah stuck. Sebab saya, macam mana saya nak sediakan kehidupan yang betul baik. Sebab saya pastikan saya memang ada apartment, all this while saya duduk hotel, sebab saya kontrak bekerja dengan hotel kan. Jadi bila saya decide anak-anak, okey saya kena sewa apartment, saya kena ada kawasan yang selesa untuk keselamatan anak saya. Itu satu perkara. Dan pula saya tidak mendapat sokongan belanjawan membesarkan anak-anak. Jadi saya pula berfikir, okey saya cuba nak tanya dengan pusat zakat, ada tak bantuan, bukan untuk saya, untuk anak-anak saya. Waktu tu saya tak bagi tahu saya artis, saya datang sebagai biasa je. Ketika itu yang membuat saya bersemangat bila statement dari kaunter mengatakan tidak ada kota bajet khas untuk ibu tunggal. Ketika itu saya terima nasib saya ketika itu. Jika ada, bermakna ramai orang akan kahwin cerai untuk mendapat bantuan. Bagi saya waktu itu sangat, memang saya down. Bila ketika down, saya mempunyai, alhamdulillah saya tinggal di kawasan, semua adalah kawan-kawan saya. Saya berdekatan dengan kawan-kawan saya. Dan bila saya decide macam tu, tak apa, saya akan buktikan, walaupun saya sebagai ibu tunggal, saya menyanyi hotel dan kelab, saya tak menerima tak dapat rezeki untuk bantuan untuk membesar anak-anak saya join pertubuhan yang betul straight dengan masyarakat. Sebelum ni untuk anak seni saya pergi masyarakat, saya bersama Puan Haliza di Baitul Fiqh. Baitul Fiqh mau untuk menjaga remaja yang bermasalah, remaja perempuan. Seperti kita tahu ada masalah sosial lah. Dari situ saya belajar cara untuk menangani remaja bermasalah. Walaupun anak saya lelaki, tapi saya tahu akan berlakunya dugaan tu, membesarkan anak. At least saya dah ada pengalaman belajar. Lepas tu menjaga gelandangan. Jadi pihak kami buat gelandangan tu, saya siap buat sistem kad ada kad. Bermakna diorang confirmkan diorang memang orang Malaysia. Minggu lepas dia dapat barang apa, minggu ni kita ambil top up barang yang dia tak terima minggu lepas. Itu untuk saya belajar, maksudnya saya handle saya dengan manusia. Sebab saya, satu kelemahan saya juga, saya seorang pemarah. Sebab saya anak yang sulung. Saya seorang yang tegas dan saya tak boleh share. Saya jenis, itu didikan saya lah, didikan daripada parent saya. Jadi saya sangat macam, aku ibu tunggal. Ni berhadapan dengan gelandangan ni. Awak tu lelaki dan sihat tubuh badan. Tapi kenapa awak tak berusaha? Tak berusaha. Saya cakap, kita bantu. Saya ni membesar anak saya, tak ada bantuan tau. Awak bersyukur. Jadi saya tak boleh condemn awak. Cuma saya nak tahu apa permasalahan. Then we know that diorang untuk bekerja. Bila majikan nak ambil,
nak tanya rumah alamat mana apa semua, then dia orang dah jadi buntu di situ. Ada saya cakap alhamdulillah, saya bawa anak-anak saya tengok keadaan supaya anak saya sentiasa sedar diri. Diorang dibesarkan oleh seorang ibu, dialah bapa. Macam itulah ketika memang kalau nak kata nangis, dah puas nangis, tapi saya tak boleh tunjuk depan anak. Sebab anak-anak akan nanti bangkit, takut dia memberontak. Kenapa nanti dipersalahkan bapaknya, kenapa tak bantu bapak. Saya tak nak, saya anggap saya tak ada rezeki. Saya tak ada rezeki mendapat bantuan dan sokongan daripada sebelah diorang lah. Tapi saya ada punya adik-beradik, mak saya, kawan-kawan. Saya percaya pada rezeki kawan-kawan. Semuanya. Saya tak pernah meminta, tapi saya berfikir kalau saya tak bercakap, saya pernah jam. Cara saya jam di press saya pernah setiap hujung tahun, sebab saya kumpul rasa sakit saya tu. Saya akan kena demam urat. Demam urat. Macam mana tu? Maaf. Demam urat yang sampai saya tak boleh bangun 3 hari. Wow. Mula tu saya bergerak dengan happy. Saya tak ada fikir, saya nak fikir alamak saya nak bayar rumah, alamak anak saya sekolah. Saya tak ada fikir, saya rasa Tuhan permudahkan banyak cara. Saya tak dapat, tak ada duit untuk school fees adik, anak yang bungsu. Abang-abang dia bantu bayar school fees adik. Sebab mama nak fokus dari PPE. Sebab kalau mama duduk rumah, mama akan stres, mama akan buat skrip, awak semua akan kena kacau. Jadi saya buat macam tu. Dan kawan-kawan semua yang bersama, alhamdulillah saya percaya rezeki kawan. Saya sedih, hanya mereka tahu. Tapi mereka bagi saya kuat. Kalau dia orang cakap, ada orang cakap kita tak boleh pergi hantar kat sini-sini, kena ikut law ke apa. Saya guna cara lain. Cara je saya buat arahan PPE kepada skuad pengurusan jenazah. Sebab saya sedih melihat mereka yang uruskan ini semua, mereka kurang dana untuk beli kelengkapan. Dan saya melihat mereka hari-hari post mohon dana sumbangan untuk membeli kain kapan, keperluan. Jadi saya cakap kita tak boleh nak menyalah mana-mana jabatan ketika ini sebab semua dalam keadaan tak bersedia bila berlakunya COVID. Mungkin ada yang belum bersedia lagi. Jadi saya ada seorang sahabat Kak Lokimah, dia memang di Rompet membuat pengurusan jenazah untuk wanita. Jadi saya cakap apa kata kita buat kain kapan, you all buat untuk di sana. Maknanya khas kain kapan diuruskan oleh tim di Rompet. Jadi kami buat collection sesama sendiri. Dia dengan kawan-kawan dia, PRPW di KL ni collection sendiri. Kita tak ada post minta dana tak. Sebab saya tak suka benda tu berlaku. Jadi sahabat-sahabat saya semua tahu mission tu. Jadi bila mula buat penghantaran kain kapan, saya pula ada satu perasaan yang berbeza dengan kain kapan. Dalam kereta saya ada 30 pieces kain kapan dan 2 kotak ada 100 pieces baju PPE. Kain kapan adalah sangat berat. Daripada 100 pieces yang ada 2 kotak PPE tu. Yes. Jadi saya cakap ini adalah amanah. Saya cakap saya sanggup. Saya dengan kawan-kawan, duit tambang apa semua tu kebanyakannya daripada kawan-kawan saya yang donate. Kawan-kawan, rakan-rakan PRPW, mereka ada kawan-kawan yang support. Daripada segi, kalau saya nak pergi hantar, ada di sponsor yang hotel, ada owner hotel yang ingin bersama mission saya, bagi saya bilik dengan kawan-kawan saya dapat rezeki tu. Ada kawan-kawan saya di restoran-restoran di setiap-tiap negeri, mereka dah sediakan welcoming tu. Supaya saya jangan makan di tempat lain, saya bersama mereka. Jadi saya timbang balik dengan cara saya review. Saya buat promote sebab saya mempunyai sahabat-sahabat media, tim saya ada production team. Saya ada seorang abang saya di Johor.
yang support ke saya kau-kau orang Sarawak juga, mak ibunya orang Sarawak, bapaknya pun askar juga. Jadi memang kenal saya daripada kecil. Datuk Seri Helbi. Dan dia sentiasa sokong saya dan walau apa pun daripada Johor. Dia akan pastikan kalau saya nak turun ke Johor, dia pastikan disediakan kelengkapan keperluan saya dan kawan-kawan. Begitu kat Melaka, saya pergi mana-mana, saya alhamdulillah saya disupport oleh kawan-kawan. Tuhan bagi saya mudah. Keluar daripada rumah, saya bawa kain kapan. Tuhan bagi keadaan tu tak panas, redup sampai lokasi. Kalau saya bergerak daripada KL, saya nak pergi Melaka, saya ada buat perhentian ke tol-tol. Jadi tim skuad pengurusan jenazah rakan-rakan tu dia orang akan tunggu dekat tol. Okay, good. Yeah. Polis semua bila dengar macam terkejut. Puan nak gimana? Saya pergi CD je, saya cakap. Saya CD je. Saya nak serahkan kain kapan sebab van jenazah dah tunggu saya. Terus bagi laluan sebab dia cakap, selalu nak hantar kain kapan mesti van jenazah. Ini datang pakai Honda, selama je kan. Perempuan lah pula. Saya dapat laluan itu, saya buat U-turn, saya cakap saya tak matul, saya nak buat U-turn saja, saya nak pergi tempat lain. Setiap itu saya cakap sebab kita pun frontliner, kita membantu frontliner. Tuhan izin, saya tak pernah mendapat halangan untuk halang saya pergi hantar PPE dan kain kapan. Tuhan izin. Wah, besar. Sorry lah, terfeeling sikit sebab simpan lama. Saya speechless. Tak terkata rasanya dengar cerita daripada Puan Mac ni, kan. Besar sungguh Puan Mac dan juga kawan-kawan. And because of the fact that you love to help people, Allah hantar punyalah ramai orang yang memudahkan kerja-kerja Puan Mac, kerja-kerja amal Puan Mac. Sebab saya rasa dulu rezeki untuk bantuan dan rezeki bantuan seperti yang mana yang sepatut yang lain yang terima BPR ke apa semua, dia orang sepatut bersyukur. Ketika saya waktu itu saya tidak dapat, tetapi alhamdulillah bila benda tu berlarut dan ada peluang untuk apply, saya apply. Saya dapat maksudnya saya dapat isuri daripada IKASI Isuri untuk saya bayar hanya RM60 EPF saya setahun. Sekurang-kurangnya saya dapat facilities itu. Walaupun saya tak dapat macam orang lain zakat ke, tolong bayar rumah ke, apa, tak ada. Itu semua daripada kudrat saya. Tapi saya percaya Tuhan nak atur perjalanan tu atas doa anak-anak, doa mak saya. Walaupun mak saya sentiasa bising sebab awak boleh tak belajar jangan berkasar dengan orang, kan. Saya cakap saya memang suara saya besar ni, tapi amarah awak tak boleh bohong, cakap. Cuba kawal. Sebab itu saya kawal dengan speak. Ini salah satu pula ubat. Saya seorang yang memang sangat semua tahulah. Tapi saya nak cool diri saya sekejap. Kalau setakat orang nak pujuk-pujuk saya memang tak dapat. Kalau saya nak marah, saya nak tengking orang ke. Kalau orang tu dah banyak buat salah saya tak buat hukuman kat situ, saya tak puas hati. Tetapi bila saya sedar balik memaafkan orang, cara nak turun tu drastik, susah ketika itu. Jadi saya kena ada sesuatu warna pink. Saya ada pen pink ke, saya ada lipstick pink ke, automatically kalau saya dah nampak saya dah nak sampai ke sini, marah saya buka beg saya cari. Ada sampai saya psycho diri saya. Itu sebab tu saya tahu depression ni sebenarnya kawal daripada minda. Betul. Jadi untuk saya lah, bagi saya lah. Jadi saya sentiasa ada, sampai kawan-kawan marah, kau ni berbeza perwatakan. Perwatakan ganas macam lelaki, cakap kan. Tapi hantu pink. Padahal itulah yang membuat saya cool. Jadi saya nak pergi mana-mana, saya pakai tudung pink kan, lantak lah orang nak cakap aku satu set ke apa ke kan. Itu membuatkan saya akan ada mood. Saya happy, orang nak kata apa, kalau saya nak marah ni kan. Saya cari sesuatu. Aku dah pakai pink dah, selamat kau, aku pakai baju pink. Kalau aku pakai baju merah memang siap. Tapi benda tu saya dah bercakap. Kiranya saya dah bercakap dalam proper way lah.
Maknanya saya dah warning dia. Nasib aku pakai baju pink. Kalau aku pakai baju merah, memang kau siap. Saya buat macam tu. Dan jadi boleh baik. Jadi saya dah tak ada marah lagi kat dia. Sebab lepas tu orang tu pun, sebab api sama api, tak settle. Jadi bila saya buat macam tu, dia pun turn down, dia explain kenapa dia buat macam tu. Dan saya pula explain kenapa saya tak setuju. Dan settle. Betul. Macam itulah. Rezeki. Ya, saya rasa kawan. Ya, saya rasa walaupun Puan Mac macam tu, tapi hati Puan Mac is very, very lembut sangat. I mean, you cannot be doing all those things kalau hati kita keras, you know ya. Subhanallah. Ya. Ya, you muda ya daripada seorang penyanyi. Walaupun menyanyi tapi juga buat kerja-kerjaan nak pun nak champion sesuatu untuk rakan-rakan yang lain. Saya pula sedih untuk industri. Saya selama 17 tahun saya di sini, saya tidak diberi peluang pun untuk mendapat jemputan program TV untuk perform. Tak ada. Tapi bual bicara tu ada. Bual bicara tu ada. Tapi untuk bersama program tu, saya tak pernah dijemput. Jadi saya balas balik kemarahan yang saya anggap saya tak ada rezeki. Saya create event saya sendiri. Saya ada tim media TV online sendiri yang akan support aktiviti saya, sebab untuk kita berharap mainstream untuk pun, sebab saya kumpul rasa sakit saya tu. Saya akan kena demam urat. Demam urat. Macam mana tu? Maaf. Demam urat yang sampai saya tak boleh bangun 3 hari. Saya tak boleh nak bagi tahu, panggil kawan. Sebab saya tak boleh bangun. Sebab itu saraf. Sebab nyanyi kan kita kabel. Anak saya tak boleh, sampai tak tahu nak buat apa. Hanya cuma saya boleh cakap, anak saya bagi tahu dengan kawan-kawan saya, jiran-jiran, kawan ke atas, diorang yang datang. Ada yang tolong urut, kadang-kadang ada yang buat bacaan Yasin. Saya cakap saya bukan mati lagi, bukan. Saya sebab saya cakap saya kena tiap-tiap tahun selama 7 tahun tu, saya ujung tahun saya akan kena. Sebab kita terlampau, waktu tu saya terlampau mengejar duit kerana nak kelangsungan hidup. Because of waktu itu. Sampai saya bekerja satu hari saya perform 3 tempat. Sampai sebab tu suara saya memang besar, tapi dia makin besar dan garau sebab saya dah macam mana, all out. Saya gunakan suara saya sehingga bila anak saya masuk sekolah menengah yang nombor 2, nombor 3 tu, dia dah cakap, Mama, kenapa parents lain pergi sekolah, ibu-ibu dia datang ambil pakai tudung. Mama rockers, dia kata kan. Mama rockers, biasalah suajin pendek macam remaja kan. Saya cakap, Mama ni masih perform malam. Kalau Mama bertudung, Mama tak nak awak nanti anak-anak Mama kena kecam. Awak dengar awak cakap Mama macam ni, lagi awak marah. Cakap tak apa Mama cubalah, tanya. Menggunakan shawl. Pernah siang hari shawl tinggal kat rumah, saya dah start enjin kereta nak pergi kedai Aceh. Anak boleh berlari ni, stopkan kereta. Mama lupa shawl. Itu saya cakap, ya Allah. Permintaan anak saya, dia tahu saya tahu saya baik dengan actionnya. Saya tahu saya baik. Cumanya anak-anak saya lebih baik. Bermula daripada itu, siap saya nak perform, anak tanya, Mama nak perform di mana? Diorang yang tentukan pakaian yang mana. Make sure that Mama tutup aurat. Dia cakap, dia tutup aurat. Bila dia cakap macam tu, memang rasa tajam. Bila saya dah usaha, dan anak cakap, Mama boleh tak perform, ambil kerja 3 hari seminggu. Saya cakap, kalau Mama kerja 3 hari seminggu, Mama takut tak cukup. Tak cukup. Sebab kita nak belanja tak cukup, nak bayar sewa, kehidupan seharian.
Sebab Mama takut tak tahu minggu depan Mama ada kerja lagi ke tak. That's why Mama mengejar. Tak apalah, cuba Mama buat kuih. Mama start. Saya mempunyai trauma terhadap margarin. Sebab dulu kenangan bersama arwah bapa. Kita buat roti kan. Jadi bila arwah bapa tak ada, saya terus stop, saya tak nak tengok margarin atau butter. Jadi kawan saya, sahabat saya, jiran saya, isteri kepada arwah penyanyi Azman Idris, orang Sarawak, dia yang dulu mula-mula, kau pegang margarin ni, kau tutup hidung. Dia cakap, dia yang ajar saya. Saya memang sebenarnya tak boleh. Saya tengok margarin tu, saya rasa nak muntah. Semua ada muntah, saya dah sakit kepala sampai dia ambilkan morning towel. Dia tutup mata saya, dia tutup hidung saya. Kau bancuh, kalau aku suruh kau stop. Dia cakap macam tu. Itulah kerja saya. Dia dah sedia bahan semua, saya bancuh sampai saya dah lali bau tu. Sampai saya anggap saya dah tak cium bau. Saya anggap, oh itu rutin, okay next. Saya tengok je. Saya tengok macam saya bancuh. Saya jadi lupa. Jadi bila saya dah buat pengantaran dan saya dapat membeli gunakan duit kelapis tu, kita sama sharing. Itu pun modal saya dapat daripada rezeki kawan baik saya sebagai adik-adik angkat. Dia tak bagi saya perform bulan puasa. Dia cakap, kau dah 7 tahun bulan puasa kau langsung terawih, kau tak ada sebab kau terlampau bekerja. Jadi dia cakap dia nak buat zakat pendapatan dia. Dia bagi saya waktu tu, aku bagi kau 4,000 beg, kau nak buat apa? Cincai lah, mungkin buat lapis kau test drive sebab dah boleh hadapi trauma bancuh margarin. Okay, dia cakap, okay, I give you 4,000, then I bagi you 1,000 belanja untuk anak-anak, standby dulu untuk barangan hari raya budak-budak. 1,000 you beli apa-apa benda you dulu. Sebab kita tak tahu, dia cakap tak tahu that nanti you buat kek bermodal tu mungkin ada atas, mungkin macam maksudnya ada persaingan, nanti saya tak ada duit untuk standby untuk selepas raya. Tapi Alhamdulillah, sebab tu saya percaya pada rezeki kawan-kawan. Kekuatan pun semua daripada kawan-kawan. Saya dah down berkali-kali kerana sedih atas cakap orang. Saya pernah dituduh, ya ke Ayu tu nyanyi dekat kelab kat KL. Tantah, sorry ya, tantah dia berjudal di KL. Mak saya sedih, family sedih. Sebab mak mentua saya, bekas mak mentua saya pun tahu. Kan saya bekerja dan orang tak tahu. Jadi orang tak tahu, orang menuduh saya macam tu. Dan saya pula jenis orang yang keras. Jadi saya balas balik sebab saya fikir kalau saya terlampau keras dengan marah, saya sendiri sakit. Itu yang akibatnya saya kena demam buran. Sebab saya terlampau menahan marah, saya marah semua orang. Lepas tu ada sahabat baik saya cakap, belajar untuk hari-hari belajar untuk memaafkan orang. Memaafkan orang, awak akan tenang. Badan dah sakit. Kalau awak marah, orang cakap dengan awak simpan dalam hati, awak simpan kat kepala, hati awak sakit, badan awak sakit. Tak ada ubat, dia cakap. Melainkan semayang tu memang kita buat, itu wajib. Tapi ketenangan di hati tu kerana kita tidak memaafkan. Kalau kita tak maafkan orang, bermakna kita tak maafkan diri sendiri. Betul. Saya gunakan kaedah itu. Alhamdulillah, saya dulu bukan orang boleh compromise. Semua kawan-kawan saya tahu. Saya, once saya cakap, this is my way, you follow my way. Saya cakap, sebab saya dibesarkan oleh seorang, bapak saya kan tentera kan, memang pegawai. Jadi saya macam tu. Saya beranggapan, you follow my way or the other way. Jadi bermula itulah saya start dengan pertubuhan. Bila pertubuhan pula, saya cakap kerana saya nak kumpul wanita Sarawak asalnya. Jadi bila untuk PPE pula, kerana saya terima berita timbalan kita orang, Nismah, keluarga dia 9 keluarga dia meninggal di Sabah.
Dan dia tak dapat balik. Dan dalam masa yang sama, Encik Taufik daripada Kelab Sukarelawan Al-Hijrah, mereka memang buat PPE daripada bulan pertama. Jadi dia cakap melalui Ismah, dia bagi kain. Adakah kita nak bantu dia orang jahit? Saya dengan lantaklah, okey jom. Saya tak reti berjahit langsung. Aunty Husniah buka jalan. Gunalah dia punya bangkil jahitan. Sebab tak diguna pun. Bermula daripada situ, saya kuatkan hati. Saya cakap kalau saya boleh buat terjunan 10,000 kaki, terima kasih kepada frontliner. Apatah lagi setakat nak berjahit, saya cakap. Saya nak buat ni bukan untuk kumpul pahala. Saya nak mudahkan. Sebab saya sedih. Banyak sukarelawan atau frontliner, mereka yang bertugas adalah bayar anak-anak saya. Lepas tu saya berfikir jika anak saya bekerja sebagai frontliner, mereka tidak cukup perisai dan menghadapi macam ni, saya akan sedih dan saya akan sakit. Bagaimana parents lagi lain. Bermula daripada itu, saya belajar dengan aunty dalam aktivitinya dalam masa 1 jam. Saya berjaya berjahit 10 pasang kasut, 10 pasang tudung. Wow. Dengan bangga je. Sebab tu saya syukur. And then aunty everyday aunty bagi aunty tak dia cakap tak apa kena buat betul-betul. Tak ada, aunty cakap janji jahit. Aunty cakap macam tu. Tapi kita practice everyday, kita sendiri tengok jahitan kita ni serong. Dalam masa tu saya mendapat sukarelawan sahabat-sahabat saya. Mereka ketika itu semua tak dibenarkan bekerja. Masing-masing stres di rumah. So saya bawa, jom kita sama ramai. Sampaikan kita boleh tinggal, saya boleh let go. Feeling saya. Semalam 100 hari dan semalam merupakan 100 hari kami membuat pengantaran kain kafan dan pipi kepada SWAT pengurusan jenazah. Itulah jiwa paniknya sangat besar. Hati nurani, Subhanallah. Saya rasa ikhlas nak describe Puan Mac ni orangnya yang macam mana. Tapi sungguh sangat besar. I just wish that, saya pray that Allah sentiasa bersama dan juga tim-tim Puan Mac. Masih lagi menjahit ini kan? Masih. Sebab sekarang lepas ni kita akan fokus ke Pahang, Kedah, Penang. Subhanallah. Supaya rakan-rakan boleh hantar daripada Rupin, hantar ke kapan tu kepada kita nak hantar tumpang orang, feeling tu tak ada, rasa tu tak ada. Dia nak hantar rasa tu, kita tengok muka squad tim-tim pengurusan jenazah menerima, kita dah rasa macam lega dah, boleh tidur nyenyak. Macam tu. I mean that speaks your heart lah, hati Puan Mac ni bukan just buat saya saja, nak buat tu mesti buat betul-betul sampai boleh nampak dengan mata sendiri macam mana orang bila tengok dia menerima tu, kita lagi rasa ya Allah bersyukur ya. Dapat pegang keranda. Ada yang Melaka baru tu, diorang baru lepas selesai tugasan dan keranda tu masih ada bertanah-tanah tau. Saya macam tak apalah, saya dapat bergambar dan letak bahu jadilah saya nak ambil berkat tu untuk mewakili kawan-kawan saya. Sampai heran dia, ada macam ni ke? Bukan senang kita nak dapat pegang dan tengok tanah tu. Saya cakap saya dapat saya dah sadar pun jadilah. Sebab mati itu pasti bagi kita kan. Mati itu pasti. At least itu membagi kesedaran. Keranda tu, kau dah nampak keranda, kau dah pegang tanah tu. Jadi saya puas. Tempat kebumian itself ya. Macam dia orang dah lepas buat tugasan dan dia orang sanggup dalam penat-penat datang ke hotel, tunggu dekat lobi untuk saya bagi kain kafan. Effort dia orang, padahal dia orang ada lagi jenazah menunggu. Tapi kerana nak terima saya bagi kain kafan ni kan, dalam van tu masih ada tanah. Saya ambil itu sebagai kekuatan. Saya kekuatan dan saya cakap saya bawa spirit.
Nah, kenangan yang terjun payung, bermakna saya bawa all the negative dekat bawah daratan. Itu saya dapat sumber inspirasi pada anak saudara saya sendiri juga yang uruskan terjunan tu untuk frontliners. Saya tarik all the negative yang saya kumpul, yang semua saya bawa, membuat keberanian untuk 10,000 kaki sebab saya nak throw all the negative di awan. Yang saya bila saya turun ke darat, saya nak semua apa yang saya nak buat Tuhan pemudahkan sebab negatif tu sudah saya tarik ke atas. Subhanallah. Thank you so Ah, much. Itulah Terima kasih, pengalaman dia. Puan Mac. Obviously Puan Mac ni ada cerita pengalaman yang sangat banyak, sangat luas yang boleh Betul. belajar. Dia sampai esok tak habis ni. Kalau cerita sampai esok tak habis. Nanti saya invite lagi sekali Puan Mac on our show bercerita. InsyaAllah. Terima kasih banyak-banyak bagi saya peluang. I know. Saya boleh cakap bahasa Malaysia dengan perfect pula kali ni. Alhamdulillah. Sebab tiada gangguan. Kepada penonton semua, Terima kasih banyak-banyak. Dekat 9.20 already. What I want to do is kita boleh mainkan video Puan Mac. Tadi Puan Mac dah cerita banyak about PPE hantar ke sini sana seluruh Malaysia, This is a 2-minute video yang menceritakan apa tu usaha amal Puan Mac bersama tim PPREW. PRPW. EW. Susah Pertubuhan itulah yang buat kerja-kerja menjahit PPE dan juga kain kapal. Subhanallah. Saya really I doakan kepada Puan Mac dan tim semua, that Allah sentiasa merahmati dan melindungi. Terima kasih. Dan juga kepada penonton, I hope you are all inspired by this, that kita boleh cari cara lain juga lah untuk menolong mereka yang dalam keadaan pandemik sekarang ni, macam mana nak kita meringankan kehidupan orang lain. Ya, memudahkan. So much, saya must thank Puan Husnia for introducing me to you, and I hope that one day we can have coffee lah sekarang. Orang kuat tu. Orang kuat, betul Alhamdulillah ada berjumpa dengan Puan Husnia, to have Puan Husnia in your life. So Puan Cik Nizam, Datuk Paduka Masura juga bersama kita. Ni tak tahu nama betul, tak Syikin Syikin, Dr. Wan, Shani, ramailah Salawati, IB, ni masih geng Puan ni, Shin, Azmi, ni ramai ni. Dia punya, orang kata, Itu semua kekuatan untuk saya. your loyal friends ni Thank you so much for being with us today. Puan Miskia, Fazli juga, ramailah. Tak boleh nak sebut lagi dah ni ramai So anyway, thank you so much and Terima kasih. apa yang perkongsian daripada Puan Mac dapat memberi manfaat kepada kita semua And here's a 2-minute video for all of us to watch apa kerja-kerja yang telah dijalankan oleh Puan Mac dan timnya dan selepas itu kita straight on kita dapat hiburan kita akan dihiburkan oleh Puan Mac dengan lagunya yang terkenal pada tahun 90-an dululah So thank you so much. So saya akhiri program kita hari ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay. First century, mental illness is seriously impacting the world, and Malaysia is not spared. 3 out of 10 Malaysians suffer from mental illness. Depression is the major mental illness among Malaysians due to stress at the workplace and family pressure. 66 working days are lost annually by corporate Malaysia. And stress is the number 1 risk factor for health and productivity amongst Asian employers. Despite the circumstances, there is still light at the end of the tunnel. There is hope. Hope is the heartbeat of the soul.
IQ Excellence Self Therapy with 9 Habits, 9 Laws will help you empower yourself through a holistic psycho-spiritual self-care program. Enhance your psychological and spiritual well-being through purification of your heart. Reclaim your energetic, optimistic, creative, and motivated self. Realize your full potential as a heart-centered individual. Imagine you can now realize your full potential.